Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan teruskan lagi dengan perkongsian perbincangan berkaitan bab 7, iaitu penghayatan budaya ilmu dan pendidikan. Penghayatan budaya ilmu dan pendidikan. Dalam topik kita pada minggu ini, objektif pembelajaran yang akan kita dapat capai yang pertama ialah pengertian dan objektif ilmu. Apakah pengertian dan apakah objektif ilmu? Yang kedua, apakah sumber ilmu dalam Islam? Dan yang ketiga, pembahagian ilmu. Yang keempat, konsep sains sebagai ilmu. The seeking of knowledge is obligatory for every Muslim. Dalam bahasa Arabnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Iaitu mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu adalah wajib ataupun fardu kepada setiap individu yang menganut agama Islam atau individu muslim. Maka ilmu suatu yang sangat penting dan dianggap suatu yang fardu untuk kita tuntut, untuk kita cari apabila kita bergelar sebagai seorang yang menganuti agama Islam. Apakah yang dikatakan sebagai ilmu? Jadi ilmu itu pengertiannya, kalau kita dapat lihat di sini, ialah dari segi bahasanya adalah berasal daripada bahasa Arab, iaitu alima, fi'il madhi, ya'lamu, fi'il mudhari' dan ilman ataupun alimun. Kesemua ini adalah perkataan-perkataan yang terbit daripada kata dasarnya, iaitu alima. Dan ilmu itu juga dalam bahasa Inggeris, iaitu knowledge, science ataupun knowledge. Science ataupun knowledge. Dan dalam kita memberikan pengertian atau definisi terhadap suatu istilah, suatu perkara, kita akan memberikan definisi ataupun pengertian sama ada secara had ataupun secara rasam. Secara rasam. Had tu ialah memberikan pembatasan. Kita memberikan definisi dengan cara menyatakan batas-batas yang ada pada istilah tersebut. Ataupun kita memberikan definisi dengan cara kita memberikan atau menyatakan ciri yang ada pada istilah atau perkara tertentu. Jadi al-atas mengatakan bahawa dalam ilmu ini, berkaitan memberikan pengertian ilmu ini adalah sukar. Ada sukar untuk didefinisikan kerana ilmu itu sifatnya tidak terbatas. Sedangkan kalau kita lihat dari segi cara memberikan pengertian ataupun definisi bagi setiap istilah, sama ada melalui penyataan batasan yang ada ataupun memberikan ciri yang ada pada perkara tersebut. Sedangkan ilmu ini dikatakan tidak ada batas. Maka bagaimana hendak memberi definisi kepada sesuatu yang tidak ada batas, iaitu ilmu. Dan ilmu ini juga tidak dapat dicirikan kerana ilmu itu tidak ada ciri-ciri yang terbatas. Dan juga tidak boleh dibuat perbezaan terhadap ilmu. Kerana ilmu itu sangat sukar untuk didefinisikan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Nakib Al-Atas. Jadi ilmu ini, jika kita lihat pengertiannya daripada tokoh yang dipilih ini, ada 3 tokoh. Yang pertama ialah Imam Al-Ghazali, kedua Ibn Khaldun dan ketiga Qadhi Abdul Jabbar. Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu itu ialah sebagai hakikat semua benda. Ilmu itu ialah hakikat semua benda. Hakikat ini ialah kebenaran. Maka apabila kita katakan hakikat itu ialah kebenaran, maka Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu itu ialah kebenaran bagi semua benda. Kebenaran bagi semua perkara, maka itu adalah ilmu. Ibn Khaldun mengatakan ilmu itu ialah sebagai sesuatu yang dapat dipelajari oleh manusia sama ada menggunakan akal fikiran, panca indera, pengalaman-pengalaman maupun dengan pertolongan wahyu ilahi. Jadi Ibn Khaldun mengatakan bahawa ilmu itu ialah sesuatu yang boleh dipelajari. Dia boleh dipelajari, boleh dicapai menggunakan akal fikiran kita, panca indera kita ataupun pengalaman-pengalaman kita ataupun daripada bentuk wahyu ilahi, wahyu ilahi. Ataupun yang ketiga ini, Qadhi Abdul Jabbar mengatakan ilmu itu ialah sebagai suatu kepercayaan yang memuaskan jiwa bahawa objek yang dipercayai itu adalah menepati perkara yang sebenarnya menurut realiti yang berlaku. Bila suatu perkara itu, satu yang kita percaya itu telah pun memuaskan jiwa dan bertepatan dengan hakikat sebenarnya, maka itu dikatakan sebagai ilmu.
dikatakan sebagai ilmu. Jadi inilah antara pengertian yang kita dapat petik daripada 3 orang tokoh, Imam Ghazali, Ibn Khaldun dan Qadhi Abdul Jabbar. Kemudian kita lihat pula apakah yang dikatakan sebagai ilmu menurut Barat. Apakah konsep ilmu menurut Barat? Bagi Barat, mereka melihat ilmu itu adalah merujuk kepada pengenalan atau persepsi tentang fakta yang diperolehi daripada perkara yang boleh dicerap oleh panca indera dan bersifat empiris. Itu ialah ilmu menurut Barat. Maka Barat ini hanya melihat ilmu sebagai fakta yang terhasil daripada panca indera dan bersifat empiris. Itu ialah ilmu menurut mereka. Dan ini bercanggah. Bercanggah dengan agama kita tentang konsep ilmu. Apakah kesannya? Apakah kesan daripada definisi yang dinyatakan oleh Barat ini? Maka kesannya yang pertama ialah perkara di luar carapan deria dianggap sebagai bukan ilmu. Dianggap sebagai bukan ilmu. Kerana mereka menganggap hanya ilmu itu hanya boleh dicapai melalui panca indera dan bersifat empiris ataupun kajian saintifik sahaja. Itu kesannya. Perkara-perkara yang tidak dapat dicapai tidak dianggap sebagai ilmu. Yang kedua ialah sentimen emosi. Yang ketiga ialah bidang kerohanian dan keagamaan terkeluar daripada kerangka ilmu. Kerana rohani dan agama itu sifatnya adalah tidak boleh dibuktikan oleh panca indera dan tidak boleh dikaji melalui elemen saintifik. Contohnya ialah perkara-perkara ghaibiat, perkara-perkara sam'iat, wujudnya hari kiamat, adanya malaikat. Kesemua itu tidak dapat dibuktikan. Maka bila tidak dapat dibuktikan, bermaksud telah pun terkeluar daripada maksud ilmu. Itu kesan yang tidak baik yang wujud daripada kefahaman yang salah tentang ilmu daripada Barat ini. Jadi tamadun Barat itu menggunakan sains sebagai satu-satunya ilmu yang sah dan benar untuk mengetahui hakikat. Dan falsafah mereka bagi memecahkan masalah Tuhan dengan menggunakan kaedah rasionalisme dan empirisme. Jadi Barat itu tidak menganggap Tuhan itu sebagai ilmu yang benar kerana Tuhan tidak dapat dibuktikan oleh sains. Maka mereka pun mempunyai krisis, mempunyai masalah dengan Tuhan kerana mereka juga tidak mempercayai Tuhan. Kesan daripada kebergantungan kepada fakta saintifik semata-mata memberi kesan kepada ketidakbergantungan atau ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, hakikat ketuhanan yang sebenar. Sains yang semakin terbatas sehingga menarik manusia dalam kejahilan. Jadi sains itu sifatnya semakin terbatas, maka kesannya akan menarik membawa manusia kepada kejahilan. Kerana ilmu yang sebenar yang ada pada Al-Quran, pada hadis, pada sunnah, bila dibataskan dengan menghadkan hanya kepada perkara yang dapat dicapai oleh akal dan panca indera, maka akan membawa kesan kepada sains yang semakin terbatas. Okey, kemudian kita lihat pada perincian konsep ilmu. Perincian konsep ilmu. Perincian konsep ilmu dalam Islam dan kita ambil daripada 2 orang tokoh iaitu Said Muhammad Naqib Al-Attas dan juga Syekh Daud Al-Fatani. Apakah yang mereka katakan tentang konsep ilmu dalam Islam? Okay, menurut Al-Attas, ilmu itu ialah knowledge is defined as recognition of the proper places of things in the order of creation such that it leads to recognition of the proper place of God in the order of being and existence. Iaitu ilmu itu dikatakan ialah pengenalan tentang suatu perkara pada tempatnya yang sesuai dan benar dalam aturan penciptaan yang mana pengenalan ini akan membawa kepada manusia yang mengenali kedudukan Tuhan yang sebenarnya dalam aturan kewujudan dan kehidupan. Jadi maksud atas ini ialah ilmu itu akhirnya akan membawa manusia kepada mengenali kedudukan Tuhan yang sebenar dalam kewujudan dan kehidupan. Menurut Al-Attas juga, ketibaan makna kepada diri. Ilmu itu juga dikatakan sebagai atau didefinisikan sebagai ketibaan makna kepada diri atau ketibaan diri kepada makna. Jikalau kita lihat pada gambar rajah di sini, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber ilmu dan Allah itu maha mengetahui dan Allah hanya memberikan ilmu yang sedikit sahaja kepada kita semua. Jadi Allah sebagai sumber ilmu.
Sumber ilmu yang ada pada Allah SWT ini diturunkan, diberikan kepada manusia dalam bentuk wahyu. Dan ilmu tadi ada membawa makna dan juga hakikat kebenaran. Jadi wahyu Allah SWT tadi ataupun ilmu dalam bentuk wahyu tadi ada mengandungi makna dan kebenaran. Dan makna dan kebenaran yang ada pada ilmu bersumberkan wahyu tadi boleh dicapai, boleh diperolehi dengan dua cara. Sama ada dengan usaha ataupun yang kedua tanpa usaha. Tanpa usaha ataupun dengan usaha. Apabila ilmu tadi dapat dicapai tanpa usaha, ini hanyalah dapat dicapai oleh Nabi Muhammad SAW dan para rasul dan para nabi. Kerana wahyu itu hanyalah pada nabi dan pada para rasul. Iaitulah wahyu tadi ketibaan makna ke dalam diri. Bermaksud ilmu tadi sampai kepada diri. Allah sebagai sumber utama yang beri ilmu kepada manusia. Wujud keizinan dan kasih sayang Allah dalam memberi ilmu kepada manusia. Dan yang keduanya, ilmu tadi dapat dicapai dengan usaha. Iaitulah dengan usaha yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Kita sebagai penuntut ilmu, kita boleh mencapai ilmu, boleh mencapai makna atau hakikat ilmu dengan cara berusaha. Iaitulah maksudnya ketibaan jiwa kepada makna. Bermaksud kita mengusahakan diri kita kepada makna yang ada pada ilmu. Dan iaitulah usaha tadi keadaan pencari ilmu menjumpai makna. Bermaksud penuntut ilmu kita semua tadi dengan usaha yang ada, kita mencari ilmu dan akhirnya kita menemui hakikat menjumpai makna yang ada pada ilmu tadi. Dan memerlukan jiwa yang aktif. Usaha tadi memerlukan jiwa yang aktif dan bersedia secara spiritual untuk menerima hakikat kebenaran yang ada pada ilmu yang kita usahakan tadi. Maka ilmu tadi dapat dicapai dengan dua cara. Selain daripada Nabi dan Rasul akan menggapai ilmu dengan cara berusaha. Dan Nabi dan para Rasul mendapat ilmu daripada cara wahyu yang Allah SWT turun kepada mereka. Kalau kita lihat pada kotak yang biru tu, untuk mencapai ilmu, yang pertama perlunya kepada proses perjalanan jiwa kepada makna. Kena ada proses perjalanan jiwa kita, jiwa insan kepada mencari makna, mencari ilmu. Barulah boleh mencapai ilmu. Jikalau kita tidak ada proses, tidak ada usaha, tidak ada tindakan untuk mencari ilmu, maka tidak akan sampai ilmu tadi kepada kita. Contohnya kita jikalau hanya berada di rumah sahaja, tidak membaca, tidak mendengar apa-apa ilmu, maka kita tidak akan dapat ilmu, tidak akan dapat makna yang ada pada ilmu. Yang kedua, tahap penerimaan makna adalah berbeza berdasarkan tingkat dan darjat individu di sisi Allah SWT, di sisi Tuhan selaku pemberi ilmu. Setiap daripada kita manusia berbeza di kadar kefahamannya, kadar capaian ilmunya, kadar pengetahuannya, kerana kita juga adalah berbeza di sisi Allah SWT. Sebab tu di antara kita ada yang ilmunya tinggi kerana mungkin martabat mereka di sisi Tuhan juga tinggi. Dan ada juga yang ilmunya rendah, maknanya juga rendah, mungkin disebabkan oleh kedudukannya ataupun martabat di sisi Tuhan kita, Allah SWT juga adalah rendah. Yang ketiga, adanya proses spiritual, rohani. Yang keempat, membawa pengenalan kepada Allah SWT. Yang kelima, makna, iaitu ilmu tadi memberi makna, iaitu sesuatu yang menghubungkan manusia dengan Allah, iaitu Al-Haq. Kemudian yang kedua, kita lihat pula apakah ilmu menurut pandangan Syekh Daud Al-Fatani. Ilmu dalam agama kita. Iaitulah ilmu itu ialah jazam yang muafakat bagi hak dengan dalil. Ilmu ialah jazam yang muafakat bagi hak dengan dalil. Gabungan perkataan yang agak sukar dia fahami, tapi yang kita boleh terangkan di sini ialah ilmu itu ialah jazam. Sesuatu yang putus, sesuatu yang pasti, yang muafakat, yang disepakati, yang diiktiraf, yang diakui bagi hak tentang kebenaran, tentang sesuatu yang kebenaran dengan dalil ataupun dengan bukti yang boleh membuktikan kebenaran tersebut. Kemudian mendapat ilmu. Untuk mendapat ilmu, iaitu mencapai sesuatu yang berbetulan dengan hakikatnya. Seseorang itu dikatakan mendapat ilmu apabila telah mencapai sesuatu yang
berbetulan ataupun sama dengan hakikat yang sebenarnya pada perkara tersebut, maka baru dikatakan mendapat ilmu. Kemudian jazam yang muafakat bagi yang sebenar daripada dalil. Itu ialah ilmu. Apakah ciri ilmu? 3 ciri ilmu yang ada pada ilmu itu ialah pertama yakin, elemen keyakinan. Yang kedua elemen ketepatan dan yang ketiga elemen adanya bukti ataupun dalil bagi perkara tersebut, bagi perkara tertentu. Jadi berkaitan elemen keyakinan yang ada pada ilmu, menurut Islam, tahap keyakinan itu ada 3 jenis. 3 tahap keyakinan, iaitu yang pertama ilmul yakin, yang kedua ainul yakin dan yang ketiga haqqul yakin. Apakah perbezaan antara ketiga-tiga ini? Kita boleh katakan dalam bentuk yang lebih mudah, seumpama contohnya seseorang menyatakan atau memberikan kepada kita tentang peristiwa berlakunya kebakaran hutan contohnya. Kita pun percaya dengan perkhabaran yang dikatakan tadi. Ya, saya yakin. Itu dikatakan ilmu yakin tentang berita tersebut. Kemudian apabila kita pergi kepada tempat yang berlakunya kebakaran tadi, kita melihat sendiri dengan mata kita, maka kita pun bertambah yakin dengan cara melihat. Kita melihat dengan yakin. Maka kita yakin memang betul berlakunya kebakaran sebab kita lihat. Kemudian yang ketiga, hakul yakin ini ialah kita pergi dengan lebih dekat, kita merasai sendiri, kita merasa dengan kulit kita, ya betul panas, betul-betul kebakaran yang sebenar. Maka pada ketika itu kita telah pun mencapai ketiga-tiga bentuk, iaitu ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Maka itu adalah elemen pertama yang ada pada ilmu, iaitu elemen keyakinan. Kemudian yang kedua, elemen ketepatan. Iaitulah gambaran yang diperolehi tepat dengan hakikat perkara yang dimaksudkan. Gambaran yang diperolehi tepat dengan hakikat perkara yang dimaksudkan. Gambaran yang dimiliki itu ialah gambaran yang dimiliki oleh hati, minda dan jiwa tentang sesuatu yang dia ingin ketahui bertepatan dengan hakikat sebenar perkara tersebut. Iaitu keyakinan yang kuat lagi teguh tentang suatu perkara tetap tidak dianggap sebagai ilmu sekiranya tidak bertepatan dengan hakikat perkara tersebut. Jadi apabila suatu perkara yang kita tahu tadi yang telah tergambar dalam hati kita, dalam minda dan jiwa kita, apabila ianya bertepatan dengan hakikatnya, bertepatan dengan sebenarnya, maka pada ketika itu telah pun ada elemen ilmu yang kedua, itu tepat. Contohnya macam isu kebakaran tadi, apabila kita telah tergambar dalam minda hati kita bahawa berlaku kebakaran dalam hutan, di hutan yang terdekat, apabila kita pergi dan pada hakikatnya tidak lagi berlaku kebakaran atau tidak berlaku kebakaran, maka apabila tidak adanya elemen ketepatan, maka tidaklah dikatakan perkhabaran tentang kebakaran hutan tadi ialah sebagai ilmu. Sebagai ilmu. Kemudian yang ketiga, iaitu adanya elemen dalil. Adanya elemen dalil. Elemen dalil. Iaitulah dalil itulah boleh dibuktikan dan boleh diberikan justifikasi. Boleh dibuktikan dan boleh diberikan justifikasi. Apabila suatu perkara tadi dapat dibuktikan, maka adanya elemen yang ketiga, iaitu elemen yang ketiga, iaitu elemen bukti. Apabila ada ketiga-tiga elemen ni, maka itulah dia ciri yang ada pada ilmu. Knowledge is a light that leads to wisdom. Rabbi zidni ilma. Satu doa yang kita boleh amalkan. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah padaku ilmu. Iaitu ilmu bermanfaat. Apakah objektif ilmu? Ilmu yang kita pelajari, ilmu itu ada objektifnya yang tertentu. Yang pertamanya ialah mengenali Allah SWT dengan cara mengelokkan adab kepada Allah SWT, diri sendiri dan alam. Bagaimana kita semua telah belajar, sebagai manusia kita kena jaga 3 bentuk hubungan. Iaitu yang pertama hubungan dengan Allah SWT, yang kedua hubungan dengan diri sendiri dan yang ketiga hubungan dengan alam semesta. Jadi hubungan dengan Allah SWT itulah hubungan yang perlu kita jaga dengan cara melaksanakan semua syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Itu ialah yang pertama, untuk mengenali Allah SWT. Yang kedua, ilmu itu ialah untuk mencapai kebenaran. Mencari kebenaran terhadap suatu perkara. Dalam kehidupan ini banyak perkara-perkara yang kita tidak dapat pastikan kebenarannya. Maka kita kena mencari kebenarannya dalam bentuk mencari ilmu.
Maka itu ialah objektif menuntut ilmu. Yang ketiga, membersihkan hati untuk jadi insan yang baik. Dengan menuntut ilmu, ilmu yang benar akan membersihkan hati dan akhirnya akan membentuk menjadi insan atau individu yang baik. Yang keempat, melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Dengan menuntut ilmu, kita akan dapat tahu manakah ilmu yang betul. Dengan mengetahui ilmu yang betul tadi, ilmu yang benar akan membantu kita untuk melakukan perkara-perkara yang betul. Perkara-perkara yang baik. Amar ma'ruf ni ialah memerintahkan kepada perkara-perkara yang betul, yang baik. Dan nahi mungkar, iaitu menjauhkan, mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak ma'ruf, yang tidak baik. Ataupun yang tidak betul. Yang kelima, membangunkan masyarakat dengan prinsip Islam. Maka tujuan menuntut ilmu itu ialah membangunkan diri sendiri terlebih dahulu yang akhirnya membawa kepada pembangunan masyarakat dengan prinsip-prinsip Islam yang sebenar. Itu 5 objektif tentang ilmu. Kemudian kita masuk kepada sumber ilmu dalam Islam. Apakah sumber ilmu dalam Islam? Islam ada sumber ilmunya yang tertentu berbanding dengan Barat. Dalam Islam kita ada 3 sumber ilmu dan ketiga-tiga sumber ini kita boleh percaya dia sebagai ilmu. Yang pertamanya ialah khabar sadiq. Perkhabaran yang benar. Perkhabaran yang benar ini tidak mengandungi yang salah. Iaitulah ada pada wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sumber ilmu yang pertama dalam agama kita. Yang kedua, sumber ilmu yang kedua dalam Islam ialah sumber akal fikiran. Akal, dan yang ketiga ialah sumber panca indera. Ada 3 sumber ilmu dalam agama kita. Apakah yang dikatakan sebagai sumber yang pertama tadi, sumber wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Iaitu wahyu itu ialah pemberitahuan Allah SWT kepada para rasulnya tentang segala petunjuk dan pengetahuan yang dikehendakinya secara luar biasa. Itu ialah wahyu. Kita telah ketahui wahyu itu ialah Allah SWT berikan kepada manusia pilihan, iaitu para nabi dan para rasul, dengan melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan antara wahyu itu ialah Al-Quran. Apakah itu Al-Quran? Al-Quran ialah kalamullah, iaitu kata-kata Allah SWT, mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril AS dalam menggunakan bahasa Arab. Wahyu Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran bila kita baca dianggap sebagai ibadah dan diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir ni ialah secara ramai, secara ramai. Yang mana mustahil dengan wujudnya ramai manusia tadi yang membaca Al-Quran tadi dikatakan sebagai berbohong mengatakan itu adalah Al-Quran. Maka itu yang mutawatir. Semua manusia Islam, manusia Muslim di muka bumi ini membaca Al-Quran dan menganggap Al-Quran sebagai wahyu. Maka amat mustahil dengan wujudnya ramai manusia Muslim di dunia ini kita katakan sebagai Al-Quran itu sebagai sesuatu yang bohong. Itu ialah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ada peranan-peranan tertentu. Ada peranan Al-Quran, di sini ada 8 dinyatakan. Yang pertamanya Al-Quran itu peranannya ialah untuk menjawab soalan penting tentang hakikat kewujudan. Yang ini tentang Allah SWT, kehidupan manusia, hakikat insan serta hakikat makhluk lain. Jadi Al-Quran lah yang menjawab tentang persoalan ini. Yang kedua, Al-Quran ini juga membentuk pandangan alam Islam yang sempurna. Kita sebagai orang Islam, kita melihat alam ini dengan pandangan yang sebenar kerana kita melihat alam ini dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran lah sebagai pemandu, sebagai pencetus, sebagai pembimbing kita sebagai orang Islam untuk melihat alam ini dengan cara yang sempurna. Yang ketiga, menarik perhatian akal untuk sentiasa berfikir, melihat dan sebagainya. Al-Quran terdapat ada prinsip umum dalam Al-Quran tentang manusia. Kemudian Al-Quran memandu ketepatan kajian empirikal. Kemudian Al-Quran juga mencela taklid buta, sangkaan tanpa asas, hawa nafsu. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran juga menyarankan secara konsisten agar manusia mencari ilmu yang benar, ilmu yang sah, ilmu yang betul. Dan yang ke-8, Al-Quran merupakan sumber utama dalam pelbagai ilmu, termasuk dalam ilmu sains. Contohnya tentang proses kejadian manusia, kejadian siang malam. Jadi Al-Quran itulah sebagai sumber utama dalam agama kita.
Kemudian yang kedua sumbernya ialah as-sunnah. As-sunnah ni dia masuk bawah kategori yang sama, iaitu sumber wahyu. Itu sumber wahyu tak ada dua, iaitu Al-Quran dan as-sunnah. Apakah itu as-sunnah? As-sunnah itu ialah sesuatu perkara, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sama ada perkataan baginda Muhammad SAW, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifatnya berdasarkan kepada petunjuk Allah SWT, bukan dengan hawa nafsu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak berkata melainkan mengikut wahyu Allah SWT, bukan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi as-sunnah juga banyak memperkatakan tentang seluruh bidang kehidupan manusia, termasuklah kesihatan, kemasyarakatan, akhlak dan lain-lain. Jadi as-sunnah merupakan sumber ilmu dalam Islam yang dikategorikan sebagai wahyu. Sumber ilmu yang kedua ialah akal fikiran, akal. Menurut pandangan Islam, akal adalah sumber ilmu yang memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Akal adalah makhluk dan tidak dapat mencapai suatu ilmu melainkan dengan adanya bantuan wahyu. Jadi kemampuan akal sangat terbatas. Antara kelebihan akal ialah boleh melihat dan menilai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kelebihan akal yang ada. Kena gunakan dengan cara yang betul, iaitu melihat dan menilai suatu perkara dengan mengaitkannya kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akal ni bersifat relatif, iaitu berasaskan pengalaman, pemerhatian, penelitian yang mendalam. Dan di sana ada satu golongan yang memperjuangkan cara pemikiran yang salah tentang akal ni. Iaitulah golongan rasionalisme yang mengatakan bahawa hanya akal sahajalah manusia dapat memperolehi pengetahuan. Bahkan akal juga dapat menentukan manakah yang betul, manakah yang sahih, manakah yang benar atau manakah yang salah. Jadi golongan ini menganggap akal lah sebagai penentu mutlak. Manakah perkara itu dikatakan sebagai yang betul, manakah satu perkara itu dikatakan sebagai yang salah. Dan sumber ilmu yang ketiga adalah panca indera. Pengetahuan melalui panca indera dikenali sebagai pengetahuan posteriori. Kerana ia datang selepas melalui pengalaman terlebih dahulu. Jadi ilmu yang dicapai oleh panca indera ini hanya dapat dicapai selepas mengalaminya terlebih dahulu. Contohnya, kita katakan api itu panas. Ilmu tentang api itu panas. Manusia tidak dapat tahu api itu sifatnya panas, tetapi setelah merasai pengalamannya, contohnya mengenakan atau mendekatkan tangan ataupun kulit kepada api, lalu kulit terasa panas, maka pada ketika itu kita dapat ketahui bahawa api itu sifatnya panas. Maka panca indera itulah yang menentukan bahawa api itu sifatnya panas. Ilmu tentang api. Kemudian pengetahuan panca indera ialah semua pengetahuan yang diperolehi manusia melalui kelima-lima panca inderanya, iaitu mata, hidung, kulit, telinga dan lidah. 5 panca indera yang boleh memberikan ilmu, dianggap sebagai sumber kepada ilmu. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu melalui panca indera ialah usaha untuk mendapatkan gambaran atau memerhati hakikat suatu benda. Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa peranan panca indera itu ialah sebagai usaha untuk mendapatkan gambaran atau memerhati hakikat suatu benda. Itulah peranan panca indera. Sumber ilmu akan menentukan hierarki dan martabat ilmu. Menentukan hierarki dan martabat ilmu. Hubungan antara ilmu yang berteraskan wahyu maupun akal ataupun kajian empirikal adalah sangat rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. Ilmu daripada wahyu, ilmu daripada akal, ilmu daripada kajian, kesemuanya saling berkaitan, saling bergantungan. Tanpa adanya pemisahan. Jadi kalau kita pisahkan, maka telah pun berlaku kecelaruan dalam sumber ilmu. Islam adalah satu-satunya agama yang mensintesiskan penaklukan pemikiran dan agama ataupun wahyu. Kerana Islam mengiktiraf, mengakui adanya
sumber ilmu daripada pemikiran dan wahyu. Berbeza dengan barat yang menolak wahyu atau menolak agama sebagai sumber ilmu, yang mengutamakan pemikiran semata-mata. Sumber ilmu Islam bersifat sepadu, iaitu antara akal dan juga wahyu. Ilmu bersifat mutlak dan relatif. Sumber ilmu yang lain boleh diterima jika tidak bertentangan dengan sumber pertama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jadi Islam mengiktiraf apa jua ilmu asalkan ianya tidak bercanggah, tidak menyalahi daripada apa yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Pembahagian ilmu. Dalam Islam, ilmu dipecahkan, dikategorikan kepada dua bentuk, iaitu ilmu fardu ain ataupun ilmu wahyu. Yang kedua, ilmu fardu kifayah. Apakah ciri-ciri ilmu fardu ain? Yang pertamanya ialah berkaitan dengan ajaran agama yang asas, yang wajib dan perlu bagi setiap hamba Allah SWT. Yang kedua, cirinya ialah ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, dikenali sebagai ilmu wahyu. Yang keempat, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam. Apakah contoh ilmu fardu ain? Contohnya ialah ilmu berkaitan akidah, syariat dan akhlak. Contohnya ilmu tentang mengenali Allah, mengenali hari kiamat, mengenali Rasul, mengenali kitab-kitab, apa yang ada pada rukun iman. Itu semua wajib dipelajari oleh setiap insan, setiap Muslim, setiap individu yang beragama Islam. Juga contohnya ilmu berkaitan syariat tentang bagaimana solat, bagaimana puasa, bagaimana untuk menunaikan haji dan sebagainya. Dan juga akhlak, tentang bagaimana berakhlak dengan akhlak yang baik. Apakah beza akhlak baik dan akhlak yang tak baik. Maka ni semua kena wajib kita tahu dan dikategorikan sebagai ilmu fardu ain. Yang kedua ialah ilmu fardu kifayah. Apakah ciri ilmu fardu kifayah? Yang pertamanya berkaitan dengan urusan yang bersifat jasadiah, yang perlu diuruskan oleh umat Islam. Bermaksud ia bukan bersifat rohaniah lah. Lawan jasadiah ialah rohaniah. Jasadiah ni ialah contohnya ilmu berkaitan perubatan, berkaitan tentang kemasyarakatan, berkaitan tentang penciptaan itu, penciptaan ini dan sebagainya. Maka itu bersifat fardu kifayah. Yang kedua, ilmu yang diperolehi melalui akal manusia, bukan daripada wahyu. Yang ketiga, perlu untuk kesempurnaan hidup manusia. Adanya ilmu fardu kifayah ini akan memberikan kemudahan kepada manusia untuk meneruskan kehidupan. Yang keempat, kewajipan menuntut ilmu fardu kifayah ini terbatas ke atas golongan manusia dan tertentu sahaja dalam suatu masyarakat. Apakah contohnya? Contohnya ialah seperti ilmu kemasyarakatan, ilmu sains tabi'i, ilmu sains fizik, ilmu sains gunaan, ekonomi, pentadbiran dan sebagainya. Ilmu fardu ain dan fardu kifayah bukanlah bersifat statik, tetapi bersifat anjal dan dinamik. Yang mana boleh berkembang, boleh bertambah, bergantung kepada umur dan kematangan, tanggungjawab, kemampuan dan potensi diri seseorang. Bagaimana dinyatakan oleh Profesor Nakib Al-Atas. Jika kita lihat di sini manusia itu adalah tergabung daripada dua elemen rohani dan jasad. Apakah yang ada pada elemen rohani dan apakah pula yang ada pada elemen jasad? Dan ada perbezaan antara keduanya. Rohani sifatnya kekal dan itulah hakikat manusia, yang membezakan antara robot dan manusia. Kalau robot kita lihat ada jasad dia yang dicipta tetapi tidak ada rohani dia. Tapi manusia ni ada rohani dia, itulah hakikat manusia. Jasad pula boleh berubah-ubah daripada kecil, bayi, kepada bentuk kanak-kanak, kemudian membesar, dewasa, sehinggalah kepada tua dan akhirnya menjadi jenazah. Berubah, itu ialah jasad. Kemudian elemen rohani juga adanya ilmu yang dianugerahkan, tetapi jasad ilmu yang dicari. Ilmu yang dianugerahkan ni ialah ilmu yang bersifat rohani, yang didapati daripada ilham, daripada wahyu contohnya kan. Tetapi jasad ini ialah ilmu yang dicari, iaitulah boleh dicari menggunakan panca indera dan sebagainya. Kemudian rohani juga tadi, ilmu yang dianugerahkan tadi ialah dalam bentuk Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu perkhabaran yang betul, ilmu yang benar, yang tidak salah. Tetapi jasad ini ialah melalui ilmu yang dapat dicari, dicapai melalui akal dan panca indera. Ilmu rohani ialah ilmu fardu ain, sedangkan ilmu jasad ialah ilmu fardu kifayah. Ilmu rohani ini sebagai raja, penentu kepada bagaimanakah hala tuju, bagaimanakah bentuk ataupun perlakuan yang dibawa oleh jasad tadi.
Bila rohani tadi baik, hati itu baik, ilmunya benar, maka jasad tadi pelakuannya, panca inderanya tadi akan membawa kepada perkara yang baik juga. Itulah dikatakan sebagai ayat. Kemudian rohani juga ada tanggungjawab kehambaan. Dengan ilmu yang benar daripada Al-Quran dan Sunnah, membawa tanggungjawab kehambaan, iaitulah keimanan yang sebenarnya. Sedangkan jasad membawa tanggungjawab kekhalifahan, iaitulah memakmurkan muka bumi dan sebagainya. Kemudian ilmu rohani ni ialah kewajipan individu terhadap agama, dari segi akidahnya, syariat dan akhlaknya, dan juga peranan dalam masyarakat. Tetapi jasad ini lebih kepada kewajipan kemasyarakatan. Inilah yang apa yang ada pada manusia dari segi elemen rohaninya dan juga jasadnya. Ilmu fardu ain ini ialah seorang hamba dapat mengenali Tuhannya, menyedari hakikat diri. Ilmu jenis pertama mestilah membimbing ilmu yang kedua. Dan jikalau ilmu pertama tadi iaitu ilmu fardu ain tidak membimbing yang kedua, ilmu fardu kifayah, maka manusia tadi akan terus mencari-cari apakah hakikat yang sebenar dalam kehidupan kita. Apakah yang dikatakan sebagai konsep budaya ilmu? Konsep budaya ilmu. Budaya ilmu itu boleh wujud apabila adanya mana-mana antara keadaan berikut. Yang pertama, setiap lapisan masyarakat melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan. Bila adanya kegiatan keilmuan dalam masyarakat, maka di situ wujudnya budaya ilmu. Ataupun yang kedua, adanya tindakan manusia, sama ada individu, masyarakat dan sebagainya, yang melaksanakan berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Maka wujudnya budaya ilmu. Ataupun yang ketiga, apabila ilmu dianggap sebagai satu keutamaan tertinggi dalam sistem nilai peribadi dan masyarakat di setiap peringkat, maka kat situ kita katakan adanya budaya ilmu. Apakah ciri budaya ilmu? Budaya ilmu tadi ada cirinya. Yang pertama, ilmu sebagai satu keutamaan yang tertinggi. Kemudian berkekalan usaha ilmiah, adanya usaha aktiviti keilmuan dan berterusan aktiviti tersebut, maka wujudnya budaya ilmu. Yang ketiga, mendalam dan meluas. Bila ilmu tadi dikaji secara kritis, secara mendalam, semakin berkembang, semakin meluas, maka wujudnya budaya ilmu. Ataupun hormat kritis, iaitu adanya kritis ilmu, kritik ilmu secara terhormat. Kemudian yang kelima, didokong oleh kepimpinan. Bila budaya ilmu tadi didokong oleh kepimpinan yang juga mengarahkan keilmuan secara yang benar. Budaya ilmu dalam kalangan pelajar. Pelajar ialah orang yang belajar, orang yang mengalami ataupun menjalani proses pembelajaran. Maka sudah pastinya pelajar ini adanya budaya ilmu dalam diri pelajar. Bagaimana cara yang sebenar kita katakan sebagai budaya ilmu itu ada dalam diri pelajar? Itu yang pertamanya, pelajar tadi kena membaca bahan berkualiti, bukan bahan yang tidak berkualiti. Bahan berkualiti ni ialah bukti, contohnya bahan-bahan yang ada bukti-bukti saintifik, bahan yang ada bukti-bukti yang benar, bahan bacaan yang boleh mengarah kepada pembentukan peribadi yang sebenar dan sebagainya, yang berkualiti. Kemudian pelajar tadi berfikir secara mendalam, berfikir yang mendalam. Contohnya, jikalau dalam topik yang tertentu, secara umum kita cuba kaji dengan lebih mendalam. Itu budaya ilmu. Kemudian pelajar tadi menyoal perkara yang betul, menyoal soalan yang betul. Kemudian adanya elemen tabayyun, iaitu analisa ataupun mengkaji adakah ianya benar ataupun salah. Kemudian yang kelima, berbincang dan berdebat dalam cara yang betul berkaitan keilmuan. Dan yang terakhir, menegur ataupun hormat kritis, iaitulah menegur juga atas dasar keilmuan. Jika ada suatu perkara yang tidak bertepatan dengan kebenaran, maka tegurlah dengan cara yang betul mengikut keilmuan yang sebenar. Krisis falsafah ilmu. Sesuatu ilmu itu juga akan dikatakan mengalami krisisnya ataupun kerosakan ataupun keruntuhan dalam menuntut ilmu. Antaranya yang pertama ialah kehilangan kecintaan terhadap ilmu.
Apabila hilangnya rasa cinta terhadap ilmu, maka pada waktu itu ilmu tadi telah mengalami krisis. Mengalami krisis. Hilang cinta kepada ilmu. Ataupun yang kedua, hilangnya adab terhadap ilmu dan ilmuwan ataupun ulama. Apabila adab tidak ada kepada ilmu, adab tidak ada pada orang yang memberikan ilmu, maka berlakulah krisis ilmu. Krisis keberkatan keilmuan. Yang ketiga, hilangnya budaya ilmu yang sebenar. Tiadanya pengkajian ilmu, tiadanya aktiviti kajian demi kajian untuk mencari kebenaran, maka pada waktu itu dikatakan berlakunya krisis ilmu. Yang keempat, serangan penisbian ilmu, iaitu ilmu tadi dinisbahkan kepada perkara yang salah. Contohnya, Barat mengatakan sesuatu perkara yang tidak dapat dibuktikan oleh panca indera dan kajian saintifik, empirikal, tidak dikatakan sebagai ilmu. Tetapi, Islam menganggap perkara-perkara yang ada pada wahyu dan juga perkara-perkara yang benar itu sebagai ilmu. Maka apabila dinisbahkan, dikaitkan kepada satu yang salah, maka pada waktu itu berlakulah krisis ilmu. Ataupun yang kelima, kehilangan maqasid dan nisbah ilmu. Hilangnya matlamat sebenar dalam ilmu. Maqasid ni dalam matlamat tujuan ilmu dan nisbah ilmu. Ataupun yang keenam, ilmu hanya sekadar alat kepada matlamat yang lebih rendah. Iaitu ilmu itu semata-mata untuk tujuan kehidupan atau tujuan duniawi semata-mata, tujuan keseronokan, tapi bukanlah semata-mata untuk mencari matlamat yang sebenar, matlamat yang paling tinggi. Matlamat tertinggi dalam bentuk ilmu ialah mencari hakikat sebenar yang akhirnya kembali kepada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketujuh, knowledge is power, knowledge is virtue. Apabila ada tujuh elemen ni, maka pada waktu itu berlakulah krisis keilmuan. Knowledge makes people humble and arrogance makes people ignorant. Pengetahuan ilmu itu akan membawa kepada sifat manusia yang lebih rendah diri, tapi sifat sombong, sikap sombong, meninggi diri akan menjadikan manusia tadi jahil dan sebagainya. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai tujuan kehidupan. Tujuan kehidupan manusia ini ialah untuk mengenali Allah SWT dengan cara mentauhidkan Allah SWT atau mengesakan. Banyak bukti-bukti ataupun tanda-tanda, iaitu dalam bahasa Arabnya al-ayat ataupun ayat-ayat yang menunjukkan tentang kewujudan dan kekuasaan Allah SWT. Bukti-bukti atau ayat-ayat ini dikategorikan dalam dua bentuk, iaitu ayat makru'ah, bukti-bukti yang boleh dibaca. Makru'ah tu boleh dibaca, ataupun ayat ataupun tanda-tanda manzurah yang boleh dilihat. Manzurah ialah yang boleh dilihat. Makru'ah ni ialah Al-Quran. Manzurah ni ialah alam semesta. Kita boleh lihat. Jadi wujudnya Allah SWT ataupun adanya elemen kekuasaan Allah SWT itu dapat kita lihat melalui tanda yang ada dalam Al-Quran dan tanda yang ada pada penciptaan alam semesta. Ayat makru'ah tu ialah mengajak manusia supaya berfikir, memandu manusia, merenungi alam. Dan yang ketiga, mendorong tafakur dan muhasabah. Menggalakkan manusia supaya berfikir adanya Allah SWT dengan adanya kewujudan alam semesta yang memperlihatkan kekuasaan Allah SWT. Kemudian ayat manzurah ni, alam semesta ni ialah sebagai tanda kebenaran Al-Quran. Al-Quran banyak menyebut tentang alam semesta, bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Dan alam semesta ni juga ialah sebagai bukti kekuasaan Allah SWT. Dan ayat manzurah ni ataupun alam semesta ni ialah bermanfaat, sangat diperlukan dalam kehidupan manusia dan boleh dicerap oleh panca indera. Manusia dapat melihat wujudnya alam semesta ni, wujudnya bumi, gunung, ganang, pokok dan sebagainya. Dapat dicerap oleh panca indera manusia dan menzahirkan sifat dan nama Allah SWT. Itulah sifat Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta dan sebagainya. Islam menyepadukan agama dan sains. Jadi Islam ni ialah agama yang menyepadukan, mengiktiraf kesepaduan dalam agama dan sains. Berbeza dengan Barat yang hanya mengutamakan sains dan menolak agama. Alam mempunyai kaitan ketuhanan. Alam semesta ini adanya hubungan dengan ketuhanan kerana Tuhanlah yang menciptakan alam dan alam ni ialah ciptaan daripada Tuhan.
Allah menundukkan alam untuk manusia. Dan manusia harus beradab dan hormat kepada alam semesta. Allah ada berfirman dalam surah Al-Alaq, ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Allah lah yang menciptakan segala-galanya di alam semesta ini. Apakah ayat-ayat dalam Al-Quran yang mencerminkan tentang kekuasaan Allah SWT? Ada banyak ayat. Banyak ayat yang terdapat dalam ayat maqru'ah ataupun ayat dalam Al-Quran tentang Allah itu maha berkuasa. Ada 7 di sini. Boleh baca. Antaranya yang pertama tu ialah surah Al-Isra' yang bermaksud bertasbihlah kepadanya langit yang 7 serta bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Bermaksud apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, iaitu kedua langit dan bumi tadi, kesemuanya itu bertasbih menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud Allah tu maha berkuasa lah, menjadikan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yang lain ni boleh baca. Apakah beza di antara sains barat ataupun sains Islam? Sains barat ni kita boleh katakan sebagai cara pemikiran sains barat lah, ataupun scientism. Cara pemikiran yang mengutamakan sains semata-mata. Sains barat ini yang pertamanya menafikan peranan Tuhan daripada alam tabi'i. Sains barat menolak adanya campur tangan Tuhan dalam alam semesta. Aliran pemikiran ini mengagungkan sains moden yang mengutamakan kaedah empirikal. Itu sains barat. Dan sains barat ini memisahkan sains moden daripada etika. Dan sains barat ini juga menyahkan elemen metafizik daripada alam dalam kajian mereka. Jadi, barat ini tidak mempercayai, tidak menerima elemen metafizik daripada kajian mereka. Sangat berbeza dengan sains Islam. Sains Islam ni cirinya yang pertama ialah membantu manusia mengenali Allah SWT sebagai pencipta. Yang keduanya, sains Islam ni menegakkan hakikat kebenaran. Yang ketiga, membawa manusia supaya bertafakur, berfikir dengan yang sebenar. Yang keempat, membantu manusia memenuhi keperluan material. Yang kelima, membantu dalam pelaksanaan syariat. Jadi sains Islam ni akhirnya itu akan membantu kepada pelaksanaan syariat Islam yang lebih baik. Contohnya wuduk. Apakah kajian tentang wuduk ataupun kajian tentang zakat dan sebagainya yang boleh akhirnya membawa kepada kemudahan dalam pelaksanaan syariat Islam. Kemudian menghubungkan nilai etika dengan sains, sains dengan agama dan sains dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir, ciri sains Islam ni ialah memudahkan kehidupan manusia. Memudahkan kehidupan manusia dengan mengiktiraf elemen fizik dan metafizik. Barat menolak elemen metafizik, tetapi Islam mengiktiraf, menerima elemen fizik dan metafizik. Kerana gabungan kedua-dua ni akan memberikan kepada hakikat sebenar dalam segala-gala perkara. Jadi itulah perbezaan yang ada di antara sains Islam dan sains Barat. Apakah kesan saintism dalam Islam? Apakah kesan saintism dalam Islam? Cara pemikiran yang salah tentang sains akan beri kesan yang buruk dalam agama kita. Yang pertamanya ialah kekeliruan ilmu. Kekeliruan ilmu. Cara pemikiran sains tadi yang memisahkan antara elemen agama dengan elemen kajian saintifik, maka akan menyebabkan kekeliruan tentang hakikat matlamat dan hierarki ilmu. Kemudian yang kedua, boleh merosakkan akidah, menafikan wujudnya Allah, kerana saintism ni menolak, tidak menerima adanya elemen metafizik, perkara yang tidak dapat dicapai oleh sains. Maka Allah itu tidak dapat dicapai oleh sains, tidak dapat dibuktikan. Maka secara tidak langsung saintism ni menolak wujudnya Tuhan. Akan menyebabkan kekeliruan dalam agama kita. Boleh merosakkan akidah. Yang ketiga, pembuktian hanya berdasarkan panca indera semata-mata. Sedangkan Islam tidak mengiktiraf panca indera sebagai satu-satunya sumber ilmu, tetapi ada 3 sumber ilmu. Yang pertama dan yang utama ialah wahyu. Panca indera ni dan akal adalah sumber yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama ialah sumber wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, anggap subjek agama sebagai ilmu sampingan sahaja. Kesan yang tidak baik juga daripada cara pemikiran saintism ni akan menganggap agama sebagai subjek sampingan dan tidak penting. Tidak penting.
Yang kelima, menggunakan sains sebagai satu-satunya ilmu yang sah dan benar untuk mengetahui hakikat. Maka cara pemikiran ini adalah sangat salah. Kerana dalam Islam, untuk mengetahui hakikat sebenar, kita kena mengutamakan wahyu sebagai sumber ilmu yang pertama dan utama. Kemudian apa yang dibenarkan oleh akal dan apa yang boleh dicapai oleh panca indera, itu juga dianggap sebagai sumber ilmu untuk mencapai hakikat kebenaran. Dan yang terakhir, ilmu dianggap sebagai neutral atau bebas nilai. Ilmu dianggap sebagai neutral atau bebas nilai. Itu kesan yang ada pada cara pemikiran yang salah dalam pemikiran saintism. Apakah kesan saintism kepada pendidikan kita? Kalau kita lihat kepada anak panah itu, yang pertamanya, apabila penggubal ataupun individu yang memegang peranan sebagai penggubal, sebagai menggubal sistem pendidikan yang mengutamakan cara pemikiran saintism tadi, pastinya akan mengutamakan disiplin sains tabi'i. Mereka akan mengutamakan disiplin sains tabi'i. Apabila penggubal ini mengutamakan sains tabi'i, maka kayu ukur kemajuan dan pembangunan berdasarkan acuan materialistik. Semata-mata kebendaan semata-mata dan tidak mengambil berat kepada elemen keagamaan ataupun akhlak. Hanya elemen materialistik saja. Kemudian sumber rujukan daripada pendidikan tadi lebih kepada barat. Kerana baratlah yang mempelopori cara pemikiran saintism ni, maka rujukan pun diambil daripada barat. Kemudian kesannya juga kurang menekankan nilai akhlakiah dalam pengajaran. Bila tertumpu kepada rujukan barat yang sangat tidak menitik beratkan kepada elemen rohani dan agama, maka kesannya tidak menekankan tentang nilai akhlak dalam pengajaran. Maka orientasi pendidikan pun akan menerapkan cara dualisme dalam pendidikan. Dan akhirnya ukuran prestasi suatu institusi pendidikan ataupun universiti contohnya hanyalah berasaskan pencapaian kuantitatif. Pencapaian ranking sahaja, bukannya pencapaian kualitatif ataupun nilai akhlak ataupun nilai ilmu yang sebenar. Maka ini kesan yang akan berlaku. Contohnya ialah human pig hybrid created in lab. Maksudnya penciptaan gabungan antara manusia dan babi yang dibuat di dalam makmal. Maka ini ialah kesan saintism yang tidak mengutamakan agama atau memasukkan elemen keagamaan, kerohanian dalam ilmu. Maka kesannya hanyalah semata-mata kepada akal dan sains semata-mata. Akan memberikan kesan yang tidak baik kepada kehidupan alam semesta. Ini dapat lihat contoh apakah akan berlaku. Kesannya ialah kebakaran yang tidak terhad, pencemaran dan sebagainya. Apakah kesimpulan? Kesimpulannya ialah pertama, ilmu itu akan membawa manusia kepada hakikat kebenaran dalam kewujudan di dunia, iaitu dengan cara mengenali Allah SWT, mengenali diri sendiri dan mengetahui tujuan kehidupan. Yang kedua, sumber ilmu dalam Islam adalah bersepadu, iaitulah gabungan antara wahyu, akal dan panca indera. Yang ketiga, kesepaduan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Gabungan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah tadi akan membantu manusia melaksanakan tugas sebagai hamba dan khalifah Allah secara lebih baik dan sempurna. Kemudian yang keempat, tadabbur Al-Quran dan tafakkur kejadian alam akan membawa manusia supaya mengenali Allah SWT dan membersihkan jiwa. Tadabbur ni menghayati penghayatan yang sebenar apa yang ada pada Al-Quran dan apa yang ada pada alam semesta dari segi kejadian itu. Kemudian yang terakhir, sains Islam akan membawa kesejahteraan, manakala sains barat akan membawa kepada kemudaratan, sama ada kepada manusia dan alam semesta. Kerana manusia itu memerlukan kepada hakikat yang sebenar dalam segala perkara, tetapi apabila manusia tadi salah memilih sumber dalam keilmuan, maka akan berlakulah perkara kemudaratan dalam kehidupan. Apakah tindakan mahasiswa? Antara berikut ialah pelan tindakan yang boleh dilakukan oleh mahasiswa dalam menuntut ilmu ataupun dalam bidang keilmuan. Iaitulah yang pertamanya, mahasiswa kenalah menghayati apakah tujuan sebenar dalam menuntut ilmu. Iaitulah untuk mengenali Allah SWT dan akhirnya di samping itu juga berkhidmat kepada masyarakat.
supaya nilai tadi akan dapat ditambah baik dengan adanya ilmu dan juga penyumbangan, sumbangan keilmuan kebaikan kepada masyarakat. Yang kedua, mahasiswa juga kenalah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai wahyu atau sumber ilmu yang pertama supaya dapat menilai, dapat menyaring, dapat menapis manakah ilmu yang benar, manakah ilmu yang tidak benar yang ada pada buku teks barat. Yang kedua, mahasiswa juga kena mementingkan adab dalam menuntut ilmu, sama ada adab kepada Allah SWT, adab kepada guru, adab kepada buku, adab kepada diri. Kerana ilmu itu ialah cahaya, cahaya itu ialah anugerah daripada Allah SWT. Imam Syafi'i mengatakan, mengadu pada gurunya, Waqi' tentang ilmunya yang lupa. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, ilmu itu ialah cahaya. Dan cahaya Allah itu tidak akan dapat kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi ilmu itu hanya dapat dicapai oleh orang yang mementingkan adab dan mengelakkan diri daripada melakukan maksiat. Yang keempat, mahasiswa kena mengamalkan penghayatan yang sebenar, tadabbur terhadap Al-Quran dan bertafakur, memikirkan secara yang sebenar tentang penciptaan alam semesta supaya boleh mengetahui hakikat atau makna yang ada di sebalik ayat-ayat Al-Quran dan juga penciptaan alam semesta. Dan yang terakhir, mahasiswa kena menghayati budaya ilmu dalam kehidupan dengan cara memudayakan ilmu dalam diri sendiri, kemudian pada keluarga dan akhirnya pada masyarakat. Yang terakhir, kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kerana kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Kata-kata yang sangat menyentuh kita punya kefahaman, kita punya diri, iaitu apabila kita berilmu tanpa ada adab, maka seolah-olahnya kita ini lebih kurang macam iblis. Tapi iblis ilmunya lebih tinggi daripada manusia. Tetapi iblis tidak ada adab ataupun tidak ada iman, maka dia pun mendapat laknat. Apabila kita sebagai orang yang menuntut ilmu tidak ada adab dalam menuntut ilmu, maka ditakuti, dikhawatiri kita juga akan ada persamaan dengan iblis yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ini. Okay, sekian sahaja topik kita pada minggu ini. Mudah-mudahan dapat difahami tentang apakah itu ilmu, pengertiannya, konsepnya, dan apakah pembahagian ilmu yang ada, bagaimanakah perbezaan antara sains barat dan sains Islam dan sebagainya yang telah kita sentuh pada topik pada ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.